Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih kepada yang hadir pada kelas pencerahan pada siri kali ini. Pada malam ini kita bawakan penceramah kita ataupun pembentang kita, Ustaz Wanji Wan Hussein, merupakan seorang pendakwah bebas. Pada malam ini kita ingin membincangkan mengenai satu tajuk, iaitu perlukah kerajaan beragama. Seperti mana kita tahu, agama ini adalah suatu pegangan ataupun anutan kita semualah, terutamanya kita sebagai orang Islam. Tapi dalam Islam dia mengajar segala-galanya. Bila kita katakan dia mengajar daripada selalu ayat-ayat dalam usrah selalunya berkatakan bahawa dia mengajar daripada bangun tidur sehingga tidur semula, dan dia juga termasuklah dengan kita boleh katakan berkerajaan. Tetapi perlukah kerajaan itu beragama? Jadi kita teruskan sesi pembincangan kita ini kepada Ustaz Wanji. Ustaz akan membentangkan lebih kurang 30 minit, lebih kurang macam tu, 30 minit ke 45 minit, dan kita akan buka kepada sesi soal jawab. Penonton akan berinteraksi dengan Ustaz Wanji. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tajuk pasal perlu kerajaan beragama. Mungkin perbincangan Ana ni Ana akan buat kepada tiga bab lah. Dalam buku tu jadi bab kan. Dalam tesis tu selalunya 5 atau 7 bab kan. Mungkin Ana akan bahas ni dalam 3 bab secara ringkas, dan mungkin buka pada soal jawab lah kalau nak tanya soalan kan. Yang pertama mungkin Ana akan kupas tentang politik itu sendiri dalam kerangka Islam, sudut pandang Islam. Ana secara peribadi Ana tak setuju kalimah politik Islam sebenarnya. Sebab sifat politik ni dia ada melibatkan manusia, sedangkan Islam tu wahyu kan. Jadi bila sebut wahyu, mesti dia benar. Mustahil wahyu itu tidak benar. Tiba-tiba kalau manusia tu berinteraksi dengan politik dan di situ ada kelemahan, jadi ada elemen tidak benar pada politik itu pula kan. Jadi kita tak payah ikatlah antara politik itu dengan Islam. Sebab kalau kita ikat nanti tidak benarnya manusia tu akan tertampal kepada Islam kan. Satu. Yang kedua mungkin Ana akan kupas tentang bila sebut politik ni dia ada satu lagi, authority. Bila sebut politik beragama dia ada authority orang beragama kan. Yang ketiga mungkin kita tengok dalam sudut pandang politik moden lah, insya-Allah Yang pertama cerita pasal politik ni sendiri politik ni dalam istilah Arabnya siasah. Sasa ya susu kan, bukan susu, ya susu. Siasah ni politik, kita tak payah bahas lah politik mengikut sudut pandang Yunani. Itu satu tajuk kan. Nasa kita nak bahas politik sudut pandang orang Islam melihat politik. Politik ni maknanya pengurusan, nak mentadbir. Itulah politik kan. Kalau tengok dalam Qaradawi dan satu lagi Al-Fasi dalam kitab, kalau Qaradawi dalam kitab Siasah Asy-Syar'iyyah fi Daw'in Nususi wa Maqasidiha. Itu macam tu lah masuk kitab dia. Qaradawi sebut politik itu adalah al-qiyamu ala syai'in bima yaslahu, melaksanakan sesuatu perkara yang boleh memberi kemaslahatan kepada rakyat. Itulah politik. Adapun Al-Fasi dalam kitab dia Maqasidus Syariah wa Makarimuha, dia bagi sebut politik ni dengan 3 asas. Yang pertama dia panggil ihqaqul haq, yang kedua iqrarul adli, yang ketiga tadbir syu'un ar-ra'iyah. Al-Fasi, apa benda buku Arab. Okey. Ihqaqul haq, memberikan hak pada mereka yang berhak. Sebab Nabi SAW disebut dalam hadis, kata Nabi, innallaha haqqa kulli haqqin haqqa. Allah Ta'ala memberikan hak pada mereka yang berhak. Rawahul Bukhari. Disebut Bukhari tu sebab nampak kemazah sikit. jadi dia ada memberikan hak yang berhak. Lepas tu konsep hak dalam hadis Nabi SAW, dia tidak membataskan masuk dapat benda material tau. Kadang-kadang suara itu pun hak.
sebab Nabi SAW disebut dalam satu hadis, kata Nabi, fa inna li sahibil haqqi maqalan, sesungguhnya orang ada hak, kita kena bagi ruang dia bercakap. Hadis Nabi SAW pun hadis riwayat Imam Bukhari. Ana tertarik. Tarik. Masuk video ni. Okey, Tan. Memberikan hak pada mereka berhak. Jadi bila sebut hak, dia hak ni, dia bukan orang Islam dia ada hak, orang bukan Islam ada hak kan. Dan hak dalam perbincangan Quran hadis, dia tak sempit tau, dia luas. Bahkan sekecil-kecil perkara. Sebab itu Nabi SAW disebut tentang hak ni hatta badan. Inna lijasadika alaika haqqan. Sesungguhnya jasad kamu ni ada hak yang kamu kena bagi hak pada badan itu. Mata kamu ni ada hak, kamu kena bagi hak mata itu. Pendengaran kamu ada hak, maka kamu kena bagi hak pendengaran itu. Kalau badan tu sifat dia kena berehat, betul tak? Jangan kerja sampai tak berehat, ini orang panggil orang tidak memberikan hak pada badan. Mata tu dia ada hak dia ada time dia mengantuk, dia kena tidur. Orang yang tak tidur ketika dia mengantuk, dia menzalimi diri dia sendiri. Maknanya konsep hak dalam Islam ni dia terlalu luas sangat tau. Dia memang masya-Allah lah kan. Okey, yang kita semua ni base pada Quran hadis lah kan. Jadi kata Alal Al-Fasri, dia katakan politik iqrarul haq, berikan hak pada mereka yang berhak. Yang kedua, iqrarul adli, mengakui keadilan. Ayat Alal Fasri ni menarik tau. Dia tak guna iqamatul adli, melaksanakan keadilan, tapi dia guna iqrarul adli. Sebab bila sebut iqrar, mengakui keadilan, sebab keadilan ni bukan Islam dia buat, orang Islam pun buat keadilan, betul tak? Bahkan Allah Ta'ala memuji keadilan orang bukan Islam. Contoh macam dalam ayat Quran, kata Allah, wa min ahlil kitab man in ta'manhu bi qintarin yu'addihi ilaik. Ada di kalangan ahli kitab, kata Allah, yang kalau diberikan duit amanah yang begitu banyak, makanya dia akan tunaikan amanah itu dengan baik. Ayat ni merujuk pada Abdullah bin Salam yang masa itu belum masuk Islam lagi. Maknanya Quran mengakui kebaikan dilakukan oleh Abdullah bin Salam yang masa itu belum masuk Islam lah kan. Dia seorang sahabat yang baik lah kepada itu kan. Dan yang biasa juga dalam hadis juga menceritakan tentang Raja Hafsyah yang tak beriman, tapi keadilannya diakui oleh Nabi SAW. Maksudnya di situ tu menarik ayat yang digunakan oleh Al-Fasih, iqraru al-adli, mengakui keadilan. Kita sendiri tu kena buat keadilan, dan kalau orang lain buat keadilan, kita kena akui itu keadilan. Itu memang baik Dan mengakui keadilan itu bukan Quran dia, bahkan banyak tokoh-tokoh ulama-ulama mengakui keadilan lah. Macam ada satu quote yang Ibn Taymiyah, walaupun ada Ustaz Ismail tak puas hati, dia kata bukan Ibn Taymiyah cakap. Anda rasa orang tu dia baca satu kitab dia tak baca banyak kitab. Dia hanya baca Al-Hizbah, tapi dia tak baca lagi kitab Majmu' Fatawa. Sebab quote Ibn Taymiyah tu terlalu banyak. Dia terlalu kerap quote ayat innallaha yansuru daulatan 'adila wa in kanat kafirah wa la yansurullahu daulatan zalimah wa in kanat mu'minah. Allah Taala tolong negara adil walaupun negara itu kafir sekalipun. Allah Taala takkan tolong negara yang zalim walaupun negara itu mukmin sekalipun kan. Okey, tak apalah. Masalah Ibn Taymiyah cakap tak cakap tu yang pasti mungkin menakut ayat itulah, tak apa. Yang keempatnya, poin mengatakan konsep adil itu diakui oleh orang bukan Islam adalah bila Allah Taala sebut dalam Quran baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik, Tuhan yang Maha Mengampun. Ayat ni dia bukan cerita negara Islam. Ayat ni yang orang pasal duduk puja negara Islam ni baldatun thayyibatun orang pula. Dia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ayat ni dia bukan cerita negara orang Islam, dia cerita negara bapa Balqis. Dan Islam tu bermula pada Balqis yang berkahwin dengan Nabi Sulaiman AS kan. Sebelum tu bapa ada kerajaan, merujuk kerajaan bapa ada kerajaan Balqis Islam masa tu. Hudhud bukan yang masih tu, burung kan. Burung kita tengok tu, dia tengok masa tu Balqis buat apa? Sebahapi, majusi kan. Maksudnya bukan negara Islam. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik, diampuni keampunan dosa Allah Subhanahu wa Ta'ala kan. Berapa poin dah? 4 dari banyak pun. Kalau dia banyak dari sampai 5, 6, 7 boleh buat manhaj tu. Okey, baik, boleh buat metodologi. Okey, jadi yang kelima, Allah Taala sebut dalam surah Hud ayat 113 17. Yang tu lah, cek baliklah surah Hud lah yang mestinya. Allah Taala sebut dalam Quran wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin wa ahliha muslihun. Kami tidak akan membinasakan kerajaan itu secara zalim sekiranya rakyat saling melakukan islah. Qardawi
quote, dia ambil nukil daripada Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib. Dia sebut negara itu negara bukan Islam. Sebab az-zulm dalam ayat tu dia kata inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah zalim yang paling besar kan. Jadi ialah zalim tu kita bahas kemudian lah, sebab zalim ni banyak maksud pula. Jadi maknanya ada 5 dalil yang nak bawa kat sini. Yang nak bawa lah, mungkin banyak lagi sebenarnya, tapi sekat ni lah. Kan? 5 dalil mengatakan bahawasanya keadilan itu bukan sekadar berlaku dekat orang Islam je. Kalau keadilan tu dibuat oleh orang bukan Islam, kena akui. Sebab tu halal pasti menarik dia guna kalimah iqrarul adli, mengakui keadilan. 2. Yang 3, politik tu kata Al-Fasih adalah tadbir syu'un ar-ra'iyah, mengurus tadbir rakyat. Mengurus tadbir rakyat. Macam mana tadbir bagi baik? Okey. Bila kita cek daripada Qardawi punya statement, daripada Al-Fasih ni, 2 tokoh besar yang sebut pasal politik, kita akan nampak rupanya politik ni tak semestinya agama. Kadang-kadang kalau kemaslahatan tu dah tercapai, maka itulah politik yang telah diakui oleh Islam. Nampak? Okey, itu satu bab kan? Bab 1. Bukan babi, bab 1. Okey. Kita masuk bab 2 kan. Bab 2, bila kita sebut politik dan diikat dengan agama, dia ada satu tajuk tau. Authority. Siapa yang ada authority menentukan ini selara agama atau tidak, sebab apa? Sebab dalam agama Islam sendiri, benda kotak ini tak banyak. Kotak ini hanya sikit saja. Yang banyak ni zon benda ijtihadi. Bila sebut ijtihadi, dia mesti mujtahid. Tapi apakah bila sebut pentadbiran negara, dia memerlukan daripada mujtahid dalam maksud memahami nas Quran bla 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 bla. Itu soalan-soalan kan. Sebab itu kalau kita sebut politik beragama dalam kerana Islam, kalau debate Islam, kita pergi kepada Syiah memang ada jawapan authority. Tapi kalau pergi kepada Sunni tak ada jawapan authority. Sebab apa nak kata Syiah ada jawapan? Sebab Syiah dia letak konsep wali itu mesti Ahlul Bait. Itu Syiah. Dia meletakkan Ahlul Bait mesti adil. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Itu Syiah. Ayat Quran tu surah Al-Ahzab ayat 33. Ingat tu. Kalau Syiah aku ingat. Hanya sebenarnya Allah SWT mahu membersihkan Ahlul Bait dan mensucikan sesuci-suci-suci. Jadi, yalah, Sunni jadi jawapan. Kenapa? Jadi Syiah kata Al-Bait di sini maksum sebab Allah Ta'ala sucikan dia kan. Jadi suci Ahlul Bait lah. Ahlul Bait tu siapa dia? Merujuk pada Ali keturunan Ali bawah. Kenapa dia base pada Ali? Kenapa tak base pada orang lain? Sebab ada satu hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, riwayat Imam Ibn Majah, riwayat Imam Abu Dawud, wasahahul Bani, disahihkan Al-Bani. Nabi SAW ada sebut, kata Nabi SAW, Ali minni wa ana minhu wa huwa waliyyu kulli mu'minin ba'di. Kata Nabi SAW. Hadis sahih Sunni tau. Syiah lagi itu sahih lah. Kata Nabi SAW, Ali daripada aku daripada Ali. Dan Ali adalah wali setiap orang mukmin selepas daripada aku. Atas asas itulah dia letak Ali tu, Al-Bait tu. Faham? Tapi Sunni ada jawapan lah. Sebagai orang Sunni, anda ada jawapan juga. Kan? Jawapan anda, dalam tradisi Sunni, dalam menafsirkan Quran, dia tak boleh pakai jemput-jemput begitu. Dia dah jemput satu ayat, hadis, dia tampar-tampar nak kukuhkan hujah dia kan. Itu Syiah punya tradisi. Dalam tradisi Sunni tak boleh gitu. Dalam menafsirkan Quran, dia ada satu disiplin. Dia panggil siyaqul ayat. Dia kena tengok apa ayat sebelum, apa ayat selepas, baru kita nak tafsirkan satu ayat tu kan. Macam contoh fawailul lil musalli. Dia tak boleh sekat tu. Celakalah orang sembahyang. Wah, jangan sembahyang kita kan. Betul, sebenarnya tak boleh. Dia ada tradisi Sunni, dia kena baca sambungan. Alladzina hum fi salatihim sahun. Faham tak? Jadi itu tradisi Sunni tau dalam menafsir Quran. Janganlah kata sebenarnya sembahyang tak perlu, khilaf sebab ada satu ayat yang mengatakan celaka. Jangan macam tu, betul? Itu gila lah. Itu gila lah, betul? Faham? Jadi ini tradisi Sunni Syiah lah. Tak apa, anak cerita sekarang. Jadi bila sebut politik beragama melibatkan autoriti, Syiah ada jawapan. Merujuk pada Ahlul Bait. Jadi dia kata sebab Ahlul Bait lah. Ahlul Bait itu keturunan Ali bla 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 berdasarkan pada Al-Quran dengan hadis yang anda baca tadi kan. Itu Syiah punya tradisi. Cuma mungkin ada sikit problem Syiah di era akhir zaman. Akhir zaman tu lain macam ni tu kan.
Sekarang ni dia ada dilema sikit dalam Syiah. Apabila imam yang ke-12 tu tak timbul-timbul. Mana tak keluar-keluar mamat ni kan. Bila tak timbul-timbul dia jam. Bila Shah Iran dah belah, Shah Iran dah kalah, Ayatullah Khomeini dah naik, macam mana nak buat? Maka timbullah ijtihad baru dalam Syiah. Dalam Sunni dia panggil mujtahid kan. Dia orang panggil marojek. Orang nak rojok kan. Siapa yang kita nak rojok? Dia pun buatlah konsep wilayah faqih. Wilayah faqih ni dalam terjemahan Melayu kepimpinan ulama. Dia sebenarnya terjemahan panjang, kepimpinan ulama fiqh. Itu terjemahan yang panjang lah. Jadi kat Malaysia dipendekkan sikit mungkin sebab nak jimat belanja tu. Rabi dakwah tambah fuqaha pula belakang kan. Kepimpinan ulama kan. Lepas tu dia buat 12 orang. 12 orang tu sebab apa Sebab apa 12 orang? Sebab dalam sejarah Jajan Aqabah yang pertama, berapa orang? 12 orang kan? Apa lagi? Imam 12. Okay. 12 orang. Itu Syiah ni tradisi lah. Jadi Syiah ada jawapan tau. Bila sebab otoriti siapa? Imam Maksum lah. Al-Imam Maksum. Masalah macam mana boleh datang Imam Maksum tu panjang cerita juga. Anda rasa depan ni lah mungkin ada soal jawab tentang konsep Imam Maksum dalam Syiah kan. Kita bahas kemudian lah. Jadi bila sebut ada otoriti, dalam Syiah ada jawapan, tapi Sunni tak ada. Okey lah, kita buka kitab Al-Mawardi. Apa ni kitab dia? Al-Ahkam As-Sultaniyah kan. Tapi Al-Mawardi dia bukan meletakkan syarat asasi tau. Otoriti tu mesti mujtahid, tak. Dia syarat asasi dia adalah Al-Qawiyul Amin. Itu dia asasi dia. Al-Qawiyul Al-Amin. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sebaik-baik orang yang kau ambil nak buat upah ni, orang kau nak pekerja kita nak bagi upah pada dia adalah Al-Qawi Al-Amin. Al-Qawi orang ada kekuatan, Al-Amin orang amanah. Al-Qawi. Bila sebut Al-Qawi ni dia subjektif. Dia tak mestinya mesti orang tu badan dia tak ada 6 kan, ada kan. Maksud dia Al-Qawi tu kalau dia tentera dia kena orang pakar, kalau dalam tenteraan dia kena panggil pakar ketenteraan lah duduk kat situ. Faham? Kalau era bukan era apa ni tu macam lain kan. Kalau era perdebatan ekonomi yang kalau negara itu boleh maju kerana ekonomi, kita kena lantik pemimpin itu orang yang kuat ekonomi. Faham? Kepakaran dalam bidang ekonomi. Nampak? Sebab tu kita nampak Sunni ni anjal tau dalam politik berbanding dengan Syiah. Dia segi keanjalan, tapi kita tak nafikan kelayakan Imam Maksum tu pun dahsyat juga dalam Syiah. Nanti nak bahas panjang. Dia ada konsep Al-Irfan, dia ada konsep Al-Irfan, Al-Bayani, Al-Burhani dalam Syiah. Panjang, debate panjang. Sebab anda belajar pun 3 tahun Irfan saja kan. Takkan aku nak cerita 3 minit kan. Jadi panjang kan. Tak apa, cerita Syiah kita cerita lain tahun. Cerita sendiri dulu. Jadi Al-Qawi tu dia tertakluk kepada Al-Ahkam tatarayyaru bi taghayyuril azminati wal amkinati wal ahwal. Hukum itu berbeza, bertukar-tukar berdasarkan perubahan masa, tempat dan situasinya. Nampak? Situasi era perang kena lantik orang pakar perang. Siapa dia? Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia teori berperang. Betul tak? Tapi ada satu era dia tak boleh orang kaki perang. Sebab kalau letak kaki perang jadi gaduh, lagi masalah. Kerja tengok orang semua nak bunuh orang. Gila. Macam tu kan. Dia tak boleh jadi al-maslahah tu tak capai tau. Dia kena lantik siapa dia? Kalau zaman sekarang ni kena tawaran ekonomi. Kena lantik orang pakai ekonomi lah. Nama ni Rafizi contoh. Kan? Masa aku panjang dia tak masuk, tak ada tunjuk dia lah. Macam tu faham? Al-Qawi tu. Dan asas dia Al-Amin. Al-Amin orang yang amanah. Sebab itu Yusuf AS sesuai pada zaman dia. Dia bukan zaman berperang tau Yusuf AS. Dia adalah zaman macam mana golongan-golongan monopoli menguasai ekonomi di Mesir pada ketika itu. Kita nampak Raja Mesir menguasai ekonomi. Tak, sebenarnya golongan kuil yang menguasai pada ketika itu. Tapi Yusuf AS datang, dia menghapuskan monopoli. Di situlah dia punya pemerintah dia terbaik. Faham? Al-Ahkam tatarayyaru bi taghayyuril azminati wal amkinati wal ahwal. Itu asas lah fiqh dalam fiqh politik kan. Anda tak suka fiqh politik Islam, fiqh politik. Kan? Fiqh politik orang Islam okey, boleh terima lagi. Okey, tak. Jadi kita nampak tau, maknanya bila sebut authority, Syiah ada jawapan, tapi Sunni dia tak ada yang sakral. Dia ni tak ada. Ciri-ciri ni tak ada. Dia relatif, dia agak subjektif tau. Siapa pun lain nanti lah, faham? Yang pasti tercapai kemaslahatan rakyat. Okey, 2. Yang ketiga, adaptasi zaman moden.
problem bila sebut politik beragama, nanti kita akan tengok agama siapa, tafsiran siapa. Takkan kita nak tafsiran Jakim dia yang paling benar? Soalan, betul tak? Adakah tafsiran Isma dia paling benar? Apakah tafsiran PAS dia paling benar? Apakah tafsiran Islam PKR yang paling benar? Itu satu persoalan tau. Sebab itu kita nampak memang era Abbasiyah, era Uthmaniyah, era Umayyah sebelum ni kan, kita mengkagumi Muhammad Al-Fatih, tapi kita keringat Muhammad Al-Fatih je kok kita kagum. Padahal bukan Muhammad Al-Fatih dia jadi pemimpin pada ketika itu kan. Dia banyak lagi. Tapi banyak problem. Adalah Sulaiman Al-Qanuni. Sulaiman Al-Qanuni. Tapi Sulaiman Al-Qanuni dia bagus, dia buat undang-undang. Tapi dia bunuh anak dia juga. Dia bunuh anak dia sendiri. Dia seorang pemimpin yang ada problem segi pentadbiran. Walaupun dia bagus satu sudut, tapi ada problem sudut yang lain. Sulaiman Al-Qanuni. Siapa lagi? Al-Fatih sebut dah. Siapa ya? Okey lah, era Marwan. Era Marwan. Apa problem? Sebab pemimpin zaman tu zalim tau. Bahkan ada orang yang bangkit pergi lawan, Ibnu Ash'ath, nama orang yang lawan. Seorang qari tabi'in. Dia pergi lawan Marwan. Sebab Marwan pada ketika itu dia punya zalim. Dia boleh minum arak tak kat bak. Tu hebat. Tak tahu apa dah. Oh, aku hebat. Oh, canggih kau. Najib tak berani tau orang minum. Serius. Kan? Zaman tu. Siapa lagi? Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Hajjaj Yusuf As-Saqafi kan. Dia bunuh sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Abdullah bin Zubair ni cucu Abu Bakar, anak Asma binti Abi Bakar. Zubair bin Al-Awwam tu sahabat Nabi. Abdullah bin sahabat Nabi. Dia bunuh. Ajak bunuh kawan tu. Walaupun kita tak nafikan yang dia baik dia. Apa baik Hajjaj? Qurannya ada titik, dia lawan. Kalau tak ada titik mungkin hari ni kita tak boleh baca Quran kot. Itu Hajjaj. Maksudnya dalam tradisi Sunni ni ada problem sikit lah. Kan? Tapi poin anda rasa ada pentingnya juga. Sebab kalau kita fikir era Ali peperangan teruk ketika itu kan. Peperangan terlalu teruk. Makanya Muawiyah ambil side, monarkikan sistem. Fine. Saya rasa memang ada relevannya Muawiyah waktu ketika itu. Sebab era berperang sesama orang Islam, cuba bayangkan kita pakai lagi sistem yang dibawa oleh Nabi SAW. Kalau Muawiyah buat, agak-agak ruang daripada musuh luar yang bukan Islam untuk menguasai kerajaan tu agak kuat. Jadi ada logiknya Muawiyah ambil tindakan sebegitulah. Dan benda tu pun sebenarnya tak semesti disetujui oleh Nabi. Sebab sebelum tu Nabi Muhammad masa hayat hidup Nabi pernah sebut satu perkataan tau. Awwalu rajulin badala sunnati rajulun min Bani Umayyah. Awwalu man badala sunnati rajulun min Bani Umayyah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa hassanahu Al-Albani. Al-Albani kata hadis ni hasan, menulis mudah. Orang yang mula-mula sekali tukar sunnah aku adalah seorang lelaki daripada Bani Umayyah. Muawiyah, siapa lagi? Dan Al-Albani sebut dalam silsilah sahihah, dia tulis kat bawah, memang Muawiyah. Dan dia kata ala nahji binisbati al-khilafah, nisbah pada pimpinan politik. Clear. Al-Albani tu, Salafi tu. Jadi dia adalah dia punya relevannya tindakan Muawiyah itu kan pada ketika itu. Tetapi benda tu pun diungkapkan oleh Nabi, tidak ikut cara Nabi SAW kan. Jadi bila kita sebut agama itu beragama, kita okey, memanglah agama Islam, tapi sekarang siapa pula? Sebab agama Islam yang katanya hanya sikit, yang ijtihadi terlalu banyak. Betul kan? Anda rasa kita tak fikir jauh-jauh lah. Anda nampak Islam Isma dengan Islam PAS dah nampak lain sikit. Bukan bermakna dua entiti Islam berbeza. Tafsiran orang terhadap agama Islam kan dah tak sama. Tafsiran antara Isma dengan Ikram dah tak sama dah. Abim, Abim ada dalam kan. Abim dengan PAS pun lain juga kan. Tafsiran Melayu mengikut tafsiran Abim, tafsiran Melayu mengikut Isma. Nasa tak sama. Nasa tak sama. Abim dia ada tradisi intelektual Melayu, betul kan? Isma tak ada. Ya kot. Kan, ada rasa lah. Kalau orang Abim cakap tentang Melayu, rasa dia lebih kredibel. Betul, Siddiq Fadil cakap about Melayu kan, rasa dia kredibel tau. Tapi kalau Abdul Razak cakap, tak macam tak soalan. Sorry yang betul ni. Tak, sorry lah. Tapi anda rasa tu lah apa? Maksudnya tafsiran tu tau. Jadi authority, ya, siapa authority?
12 orang ulama. Okey, 12 orang ulama tu geng mana? Geng PAS. Oh, dalam Islam tak bisa rampas pula. Betul tak? Jadi dia nak rasa sebenarnya agama tak perlu kot agama dalam negara ni. Tak perlu kan. Dia agama ni kita serah semua. Kau nak ambil tafsir lah macam mana pun. Tetapi letak asas dalam politik yang Islam terima, yang orang bukan Islam terima, keadilan dia, kebebasannya. Betul tak? Sebab konsep kebebasan dalam Islam, Anas sebut dah awal tadi kan. Apa dia? Memberi kemaslahatan kepada rakyat. Kalau Al-Fasih sebut 3 tadi, keadilan yang memberikan hak kepada mereka yang berhak, mengurus takbir dengan baik kan. Anda rasa itu yang terbaik kot dalam politik. Wallahualam. Jadi sahaja aku nyari. Jadi kesimpulan yang Ustaz buat adalah kerajaan tidak perlu buat agama. So kita buka kepada soal jawab. Ada siapa-siapa nak membantah ke, nak bangkang ke, nak bagi idea baru ke, nak memberi penafsiran baru ke. Kita buka pada soalan. Nak bertanya ke? Nak tanya Ustaz Syiah ke? Tak lah. Syiah. Ada bertanya. Jadi ada persoalan. Pasal nak complete. Ustaz, soalan cuma nak define balik apa yang Ustaz cakap, negara tak perlu beragama tu, maksudnya agama tu terletak pada hak individu ke macam mana? Agama atau kerajaan. Okey, saya agama Islam dipadam daripada rukun, daripada permulaan. Daripada permulaan. Okey. Dia agama anda rasa macam ni, agama satu anda meletakkan agama ni individu. Dia bersalah. Tetapi ada orang tiba bersoalan, lepas tu macam mana pula hudud? Hudud tidak boleh dilaksanakan kecuali ada kerajaan. Oh, makanya ada kerajaan beragama dah boleh laksanakan hudud. Anda rasa tak semestinya kita boleh laksanakan hudud tanpa negara beragama. Anda pernah sebut dekat Kelantan dalam satu wacana politik juga, wacana politik Islam. Anda kata negeri yang paling relevan melaksanakan hudud di era ini adalah Pulau Pinang. Apa masalahnya kalau orang Islam mencadangkan dekat negeri bukan Islam melaksanakan hudud? Contohlah kan, kita pergi kat mereka, kita bentang satu proposal, cadangkan kepada Obama laksanakan hudud dekat mereka. Kita buat kempen dekat mereka sebab atas konsep kebebasan, maka dia tak ada halang kita nak kempen, betul kan? Bebas. Tak kira lah agama apa, agama Islam ke, agama Kristian ke, bukan pasal lah nak kempen kan. Betul kempen. Tak lah supaya orang Islam, dia percaya Islam boleh benar, dan tak percaya agama boleh benar. Orang dia nak kata agama dia benar, dia pasal lah. Dan kalau dia kata agama dia paling benar, betul lah, sebab tu dalam agama tu. Betul kan? Jadi semua agama ni benar mengikut kepercayaan masing-masing. Tak, plural semua agama sama. Plural semua agama sama. Anda sebut semua agama adalah benar berdasarkan kepercayaan masing-masing. Maksudnya disebabkan anda percaya agama anda benar, anda adalah Islam lah. Faham? Orang Hindu dia rasa agama yang paling benar adalah agama Hindu. Kalau dia kata Islam benar, maka Islam lah. Jadi Hindu apa tu? Betul kan? Maksudnya kalau plural tak akan plural. Kalau tak nak terjemah sebagai plural, kita Isma. Itu kan? Betul tak? Okey. Jadi, jahat aku ni. Anda pun tak tahu kenapa malam-malam nak jahat sikit kan? Jadi, cerita dia sekarang. Macam contoh kan, kita kebebasan dekat mereka. Contoh dia bagi kebebasan. Hak al-hurriyah, istilah Islamnya al-hurriyah, kebebasan. Kita kempen dekat rakyat Amerika untuk laksanakan hudud. Tiba-tiba majoriti rakyat Amerika sokong hudud. Referendum laksanakan hudud. Betul lah. Hudud laksana tak? Laksana juga. Walaupun Obama lah pemimpin tu. Kan? Sebagai pemimpin yang negara yang menghormati demokrasi, dia kena hormat besar rakyat, majoriti. Betul kan? Malaysia lah contoh. Semua rakyat setuju nak laksanakan hudud. Walaupun PM dia adalah Rosmah, Najib. Contoh kan? Contoh kan? Contoh. Jadi bila di atas, kita laksanakan hudud, PM dia Najib lah. Apakah hudud tu jadi tak sah disebabkan Najib menjadi PM? Macam mana agak-agak? Ada jadi juga. Kita referendum kan? Contoh lah, ni contoh. Ni anak rasa tu terlalu idealis. Terlalu ideal sangat kan? Dia bukan realiti agak sukar sebenarnya kan? Tapi segi ideal lah, kita minta secara ideal. Boleh ke? Anda rasa kalau jadi sungguh pun, ya, kena hormat lah.
Kan Palestin kan dia cakap apa, dia diam dah. Dan rakyat setuju. Kau seorang nak terima apa lah kau? Betul tak? Dia nak bising, hak dia lah nak bising. Sebagai orang bukan Islam, dia dah hak untuk nak bising. Tafadhal, nak bising. Tapi kalau rakyat setuju, kau dah diam dah. Lagi mampu lah kau. Kan? Contoh lah kan. Jadi maknanya pelaksanaan hudud memang dalam Quran tak semestinya pemimpin itu, negara itu mesti letak Quran sebagai dasar utama negara. Tak. Faham tak? Walaupun negara ini negara sekular, tulisannya sekular lah. Turki contoh lah kan. Orang lihat Turki belakang. Kan Turki contoh. Tiba-tiba majoriti rakyat dia yang mengamalkan konsep demokrasi liberal contoh. Jadi demokrasi itu kan banyak jenis kan. Demokrasi liberal, demokrasi tidak liberal kan. Demokrasi liberal, memang liberal ni. Tiba-tiba majoriti rakyat di Turki contoh kan. Nak pelaksanaan syariah, namanya hudud, namanya qisas, namanya takzir. Tiba-tiba ada satu kelompok kecil melawan, kena batalkan. Anda rasa itu tidak menghormati demokrasi. Betul tak? Walaupun negara itu tidak berasas dalam kata boleh buat Islam, jadi tulis sekular kan. Tapi pelaksanaan itu tetap berlaku. Masalah pemahaman. Ada soalan lain? Kak soalan. Ada soalan? Ada soalan? Tadi ulang balik, Ustaz Wanji menyatakan bahawa kerajaan tidak perlu beragama. Ada soalan? Kau lah, macam mana dengan daulah Islamiah? Daulah Islamiah tak ada istilah dalam nas. Jadi siapa yang cakap tu adalah bid'ah. Di bid'ah kan semesti haram, ada bid'ah yang tak haram kan. Bawa kereta bid'ah, tapi bid'ah yang tak haram. Dalam beberapa keadaan bid'ah yang bawa kereta tu jadi wajib pula kan. Pandai pula. Ni ada buku ni, ambil kat belakang ambil free. Bagi-bagi tuan. Ustaz. Halo bro. Ya, apa pendapat Ustaz tentang Ali Abdul Razik yang dikatakan pada hidup itu dia menentang yang negara itu diletakkan sebagai agama. Tapi dikatakan pada pengakhiran hayat dia menukar balik benda tu, yang dia bersetuju. Kenapa? Dr. Imarah, dia ada tulis, dia kata dia berinteraksi dengan Ali Abdul Razik. Dia kata, dalam perbualan tu, dia kata dia pergi rumah Ali Abdul Razik. Dia tengok amalan Ali Abdul Razik ni terlalu baik. Solat dia bagus, tahajud dia bagus, semua bagus. Jadi dia confuse, kenapa Ali Abdul Razik dia tulis buku macam tu kan. Dan berlakulah perbualan singkat antara dua tokoh itu. Dan dikatakan, sebenarnya Ali Abdul Razik tak tulis, orang lain tulis. Tapi bubuh nama Abdul Razik sahaja. Sebab anda tak ingat orang yang tulis tu. Dia kata, kalau kau nak popular, buku ni keluar. Nama popular dulu Muhammad tu. Dan anda punya tanggapan, buku tu tak ilmiah mana pun. Pada anda lah, buku Al-Hukmu Usul Hukmi tu, pada anda tak ada ilmiah. Kalau anda tulis, anda rasa lebih pada tu kot. Kalau anda tulis. Dia beragak ayat tu. Yang tulis yang tu lah, Al-Hukmu Usul Hukmi. Tapi menariklah sebab pada zaman tu dia terlalu berani. Boleh keluar gila buku kan sampai kau kena buat jawatan doktor tu kan. Macam gila kan. Jadi Ustaz, macam mana kalau tengok zaman Nabi, zaman Khilafah, dia punya konsep kerajaan tu, adakah kita panggil kerajaan tu beragama? Sebab kalau kita tengok pun memang mereka menangkan syiar Islam kan. Syiar Islam. Dia orang rakam. Dan kalau macam mana gambaran Ustaz tentang kerajaan yang tak perlu beragama, dari segi dia mentadbir? Al-hukmu yaduru ma'al musamma la al ismi. Al-hukmu yaduru alal musamma la al ismi. Itu kaedah fiqh. Hukum itu berlega pada benda yang diberi nama, bukan pada nama. Substance bukan kulit Al-hukmu yaduru alal ismi, yaduru alal musamma la alal ismi. Itu kaedah dia. Level agama ni susah boleh pupuk. Negara tu zalim pun boleh beragama. Nama agama negara Islam. Tapi zalim dalam tu. Soalan dia, adakah zalim itu Islam? Salam pula kan. Jadi dia rasa label tak penting. Kau pun buat lah label sekular. Kau label bukan cari mahu pun. Negara gajah. Masalah. Semua label negara gajah. Tapi kandungan dalam tu adalah keadilan dia.
tidak perkauman dia kan. Ada elemen-elemen kebebasannya. Kenalah pada kena ayat kemaslahatan rakyat itu dicapai. Itu pun dah kena dengan ruh agama walaupun tidak melabelkan agama. Betul tak? Maksudnya tak penting buat nama tau. Sebab ramai orang dia mempertikaikan nama tu. Nama substance lain. Nama lain, dalam lain kan. Susah juga. Yang ni banyak orang keliru. So maksud Ustaz, kerajaan tidak berubah agama tu hanya sekadar label. Tak, label tu tak perlu satu. Kalau nak bubuh pun tak jadi masalah. Kalau sekiranya bubuh boleh jadi masalah, dia tak payah. Kadang dia bubuh jadi masalah tau. Betul tak? Kita nak bubuh negara Islam, gaduh sampai rakyat tak cukup makan. Apa? Betul tak? Mana lagi penting bubuh nama negara Islam dengan rakyat cukup makan? Cukup makan lebih penting kan? Kalau kata penting juga bubuh nama negara Islam, kenapa Nabi tak bubuh? Soalan boleh kan? Mana Nabi pun tak anggap benda tu penting. Nama tu kan? Tapi apa kandungan dalam kerajaan Nabi yang Nabi bawa buat salah-salah buat? Rakyat cuma makan, keadilan dia, rahmat dia, kasih sayang semua dalam negara tu. Dan memang benda tu diakui oleh orang Yahudi sendiri. Kan? Orang Yahudi kata, oh negara ni, bukan Yahudi lah, ke India sekarang mengakui. Mana jumpa seorang India duduk dekat apa tempat tu Maya? Kubur Kota Raja. Anda jumpa seorang yang anda pergilah, pergi sembang ni. Seorang Hindu kata apa? Nabi Muhammad ada hebat, merintah Madinah hebat. Anda kata apa? Hindu. Anda dah kagum dengan Hindu ni kan. Mana kau boleh puji negara Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kan? Sebab anda tak pernah dengar orang Islam puji Nabi Muhammad macam tu. Kan? Yang anda dengan selawat yang anda lama-lama tangan tu ada lah. Jadi cerita ni sekarang yang puji macam tu tak ada tau. No, hebat. Anda tanya, kenapa you kata hebat? Dia kata Nabi masa Madinah, orang Islam 30%, 70% bukan Islam. Negara itu baik, adil, tak bergaduh. Dia kata hebat. Malaysia, orang Islam majoriti tapi gaduh. Dia kata kau hebat lah. Anda kagum dengan dia. Anda tanya, ada kawan cakap, Ustaz, abang je dah masuk Islam. Oh, abang masuk Islam lah. Jadi kau belum masuk Islam. Kata dia kan. Dia macam dakwah pula kan. Dia kata apa? Hidayah belum sampai. Anda kagum lah hidup tu kan. Maknanya, kerajaan Nabi tu power tau. Yelah, tapi dalam kerangka zaman Nabi lah, kerajaan tu kecil sebenarnya. Bila orang Islam dalam kerajaan Madinah tak ramai. Dan Nabi tak pernah ganggu kabilah-kabilah yang berada di keliling kerajaan Madinah, tak kacau. Tak ada kabilah tau. Dia ada sistem kabilah. Dan Nabi tak kacau. Bukti ada sistem kabilah masa peperangan Badar Al-Kubra dengan kerajaan Mekah, dengan tentera Mekah kan. Nabi hantar wakil pergi bincang dengan kabilah, ketua-ketua kabilah, supaya dua keadaan, sama ada bersama dengan Nabi ataupun tak bersama satu-satu dia. Bab janjian. Maksudnya ada kabilah yang tak ikut kerajaan Nabi. Faham? Nabi nak kata kau buat Islam. Kau kena laksanakan hudud negara kau. Tak ada. Dalam kabilah apa kena buat? Tak ada. Faham? Tapi dalam pemerintahan Nabi buat. Faham? Jadi tak payah kacau negara orang ni. Negara orang tu dah aman, baik apa ada cukup. Allah alam. Ustaz ada soalan mesej. Takut tanya betapa rencamnya keadaan negara yang meletakkan Islam sebagai asas perlembagaan dalam banyak aspek dan sistem. Sangat jauh teruk berbanding dengan negara bukan Islam yang meletakkan Islam sebagai asas perlembagaan. Okey, Ustaz boleh urai. Rasa bukan meletakkan asas agama Islam, meletakkan nama Islam. Mana tu lagi tepat tu. Sebab kalau letak asas Islam, negara tu mesti baik. Kalau kau letak asas Islam, negara tu mesti baik. Sebab Islam ajar tak boleh buat zalim. Bukan sekadar tak boleh buat zalim, bahkan cenderung pada orang zalim tak boleh. Betul tak? Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadhalamu. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis qudsi. Nabi kata, aku haramkan zalim pada diri aku sendiri. Allah Ta'ala sebut dalam hadis qudsi, kata Allah, aku haramkan zalim pada diri aku sendiri, dan aku haramkan jangan berlaku di kalangan kamu sekali-kali dan kamu buat zalim. Hadis qudsi. Dalam Quran clear, la tarkanu ila allazina zalamu fatamasakum an-nar. Kan? Apa lagi? Konsep kasih sayang Islam tinggi konsep kasih sayang. Anda rasa kalau kita compare antara Islam dengan agama lain yang cerita buat kasih sayang, Islam yang paling hebat konsep kasih sayang dia. Sebab konsep Islam, kasih sayang dalam Islam, dia menjangkaui manusia tau. Dia menjangkaui manusia.
Sampai kalau kita baca dalam tradisi pula, pergi ke Jalaluddin Rumi tu lagi dahsyat, sampai konsep rindu. Oh, hebat. Dia ada tarbiyah yang berbentuk kerajaan, dia ada tarbiyah individu untuk melahirkan suasana kasih sayang. Ada dalam Islam, memang hebat kan. Apa lagi? Konsep kebajikan. Ui, canggih dalam Islam. Dalam Islam, kita tak payah pergi pada khalifah memerintah. Hadis Quran dulu. Hadis dulu Sebab bila sebut khalifah yang memerintah, itu ijtihad dia. Kalau kita pergi khalifah, tengok Umar Abdul Aziz lah macam mana konsep kebajikan ni buat kan. Oi, dahsyat Umar Abdul Aziz ni. Dia pemimpin tapi dia tak ada duit nak beli Apple. Boleh bayang? Nak beli Apple pun tak mampu. Umar Aziz, dia tak ada duit beli Apple tau. Dia siap cakap pada pegawai dia, dia kata aku tengok budak makan Apple, mula aku terasa nak makan Apple kan. Pegawai dia seorang dengar, dia pergi cari Apple, beli, dia bagi pada Umar. Umar pula tak nak ambil. Kenapa tak nak terima? Dia kata, aku tak nak, aku bukan suruh kau beli, aku bersungguh aku nak makan Apple. Jadi orang tu boleh cakap, boleh lah, Nabi terima hadiah, sahabat terima sedekah. Dia kata, Nabi hadiah, nisbah sahabat, sedekah, nisbah aku rasuah. Siapa boleh buat apa sekarang macam tu? Mampus tak dia? Tak apa boleh buat. Tak tahulah proses Uruguay tu boleh buat. Orang Islam tu kan? Nak cerita itu kita cerita base pada individu khalifah kan. Tapi kalau kita pergi pada nas Quran hadis, konsep kebajikan ni tinggi tau Islam. Kebajikan, jaga hak orang kan. Bahkan mengkhianati hak orang itu pun dosa cukup besar di sisi Islam kan. Sebab tu kalau kita berasaskan kepada Islam, dia mesti adil. Tapi kenapa negara yang nampaknya Islam tapi teruk banding negara barat, negara dia bernamakan Islam tapi bukan berasaskan Islam? Allah sedih. Tak faham masalah kan? Bahkan anda rasa betul apa yang siapa ni Syed Nursi pernah sebut, aku melihat Islam tanpa penganut kat barat. Betul tak? Anda rasa ya, anda percaya kemenangan Islam ni bukan orang Islam memerintah. Anda punya kepercayaan. Kemenangan Islam orang masuk Islam. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Quran gitu lah bukan dia. Bila datang pertolongan dan kemenangan, kamu akan lihat orang masuk Islam beramai. Maknanya kemenangan Islam bukan Perdana Menteri itu aja jadi. Faham tak? Oh, Perdana Menteri itu, Menteri Besar Selangor ni mesti Dr. Rani. Maka Islam menang. Belum tentu. Belum tentu. Tak, yelah aku cakap jujur lah ni. Kan? Apa Ustaz? Apa belum? Dr. Rani jadi Menteri Besar maka negara Islam. Tak, anda rasa tak? Ustaz Azizan merintah Kedah maka dia Islam. Tak, belum tentu. Dia Islam menang, orang masuk Islam. Maksudnya kalau kau merintah orang makin syok dengan Islam, itulah menang Islam. Faham? Kalau kau merintah orang makin keluar Islam, apa koyo dia tak bestnya kan? Itu bukan kemenangan Islam. Cuma orang makin jauh daripada Islam. Sebab itu kalau fikir balik, kalau UK banyak gereja itulah tukar jadi masjid. Kemenangan Islam kat sana. Betul kan? UK kan banyak gereja dah tukar jadi masjid. Kan? Sampai orang tak kata ada kawan nak cerita dia duduk kat sana. Anda tak pernah sampai ke masalah aku tu. Kan? Kawan nak cerita lah dia pernah duduk. Dia kata hari Sabtu ke Ahad dia orang semayang. Dia kata tak macam dekat PJ. PJ lagi jam. PJ kan Kristian semayang kan. PJ tu jam tau, dekat sana hari semayang dia orang ni macam tak ramai, tak hidup. Maknanya perkembangan Islam sana hebat. Dan anda yakin satu benda, kenapa perkembangan Islam kat sana lagi hebat? Sebab dia ada keadilan, dia ada kebebasan, dia ada kebajikan dekat negara orang bukan Islam lah. Dan kebajikan, keadilan, kebebasan itulah asas pemerintahan Islam. Betul? Jadi kenapa negara berasal dari Islam dapat tahu? Tak, negara yang bernamakan Islam. Asal Islam ada. Kan? Macam tu kan. Yang penting asal Islam tu bukan nama Islam tu. Al-hukmu yaduru 'ala al-musamma la al-ismi. Hukum berlaku pada benda ni, beri nama bukan kepada masa zaman Nabi dengan pemerintah zaman Nabi, antara kebajikan yang pemerintah sediakan untuk rakyat ada tak Ustaz? Ada dalam pemerintah zaman Khalifah ke, ada tak yang kerajaan sediakan ini kebajikan untuk rakyat? Contoh kesihatan atau pemakanan. Ada. Kalau kita nak pergi pada nas pun ada konsep ghanimah. Al-fai mimma afa Allah surah Al-Hashr ayat ke-7 Yang last kali Allah Taala kata kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum.
supaya perbendaharaan negara itu tidak berlegar di antara orang-orang kaya di kalangan Quran sebutlah. Jadi dalam contoh macam galian, kita jumpa emas, perak dalam bumi itu kan, galian. Dalam nas dia sebut galian itu adalah punya rakyat, bukan punya pemimpin. Sebab itu dalam Quran dibagi pada 1/5 untuk orang miskin. Walillahi walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil. Dah sebutlah dalam surah Al-Hajj ayat 7, buka surah Al-Hajj 7. 1/5 maknanya orang miskin, anak yatim dapat hak. Ini kebajikan terus tau bagi ambil kau. Faham tak? Dia memang berlaku dalam tradisi Islam lah. Jadi tak berlaku pada negara Islam moden pada hari ini ialah nama Islam, bukan asal Islam. Perbandingan antara pemimpin yang konon-konon ni kita gunakan nama Islam sebagai perjuangan kita ni dengan memang yang dah ada sejarah Nabi, Quran semua pun yang memang kita tak cakap pun dia Islam tapi agama dia, maknanya perbezaan dia adalah implementation nilai Muslim tu kan, tu je bezanya. So kalau ikut pengalaman yang dapat tu, apa sebenarnya yang berlaku perbezaan antara pemimpin yang sekarang yang kita ada dalam Malaysia dengan sedia ada yang lepas? Okey. Anak rasa menarik soalan tadi. Walaupun nak minta pandangan. Dia macam ni tau. Anda percaya sistem membentuk manusia. Walaupun manusia itu juga yang membentuk sistem. Macam contoh dalam tradisi Islam dia ada satu istilah namanya Hizbah. Hizbah, badan Hizbah, bukan kita Hizbah ataupun Hizbah ni dalam istilah Selangor panggil saket lah. Dalam istilah Penang dia panggil Peningkat. Dalam istilah Kelantan Hizbah tapi tak buat kan. Suka tak masa PAH Pemerintah Terengganu dulu Hizbah tu ada tapi bincang-bincang sampai tak terbuat. Penang Selangor bincang sikit-sikit terbuat. Hizbah ni dia satu sistem tau yang telah di-create untuk menyelamatkan pemimpin itu daripada mengkhianati rakyat. Faham? Anda tak percaya individu tu dia baik sampai bila-bila baik. Sebab manusia tu hawa nafsu dia. Betul tak? Mungkinlah kita ni boleh bagi duit RM5 kita amanah, tapi bagi RM5 juta belum tentu kita amanah. Mungkin kita amanah tapi anak kita belum tentu amanah. Betul kan? Anak mungkinlah jadi menteri besar. Contohlah, anak kan calon menteri besar Kelantan. Tunggu lagi 3 penggal. Mana tahu betul lah doa kan. Okey, jadi contohlah anak jadi menteri besar kan. Anak mungkin amanah, tapi apakah anak-anak amanah? Anak-anak nampak ruang dia guna atas nama bapa dia menteri besar dia rembat. Betul kan? Siapa dia? Allah lah siapa dia. Tapi bukan menteri besar Kelantan ni. Okey, tak. Jadi aku tak tahu ni. Jadi sekarang. Kalaulah ada Hizbah yang ada kredibel, yang Hizbah tu akan dibentang pada rakyat akan tengok dan dia boleh tertakluk pada desakan rakyat. Tiba-tiba contohlah anak-anak ni dikhabarkan, diragui kerana telah merembat, contoh. Diragui merembat balak, contoh sangat tu. Merembat balak contoh kan. Tapi ke Kelantan. Kelantan. Negeri Malaysia bukan Kelantan. Okey. Jadi cerita dia sekarang dikhabarkan ni. Bukan betul ni. Jadi rakyat dah cakap tau. Bila rakyat cakap, makanya dia buka ruang, dia ada satu sistem yang baik, iaitu rakyat boleh report kepada badan Hizbah. Faham? Maka Hizbah kena bertindak. Dia bertindak, dia pun, macam mana MB kau tu juga abang ni, apa siasatan kan? Secara terbuka, macam berlaku kat Selket kan. Semua boleh tengok. Kita tengok masa tu rakyat menilai. Rupanya kerajaan ni hapram. Contoh, kerajaan ni bagus, mamat ni okey, mamat ni tak okey. Macam mana? Di situ tu maknanya sistem yang mengawal manusia untuk takut daripada buat jahat. Benda ni berlaku dalam tradisi pemerintahan Umar Khattab radhiyallahu anhu. Contoh Syiah suka cerita kisah ni sebab dia nak burukkan Umar, tapi anak cerita ni bukan niat itulah. Untuk pengajaran nanti anak kupas sudut Syiah pula. Aku sini bangun. Cerita dia Nabi ada Umar lantik Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai gubernur Islam dekat Bahrain. Umar ni ada dasar. Kalau duit kau dalam poket RM2, RM2 dalam bodoh sana. Dan kau tak boleh bertambah kecuali gaji yang diberi sahaja. Faham? Kalau nampak gaji kau nampak bertambah-bertambah, kau akan disesat dalam satu badan. Istilah sekarang panggil Hizbah tu kan.
Jadi Umar lantik Abu Hurairah. Orang pergi. Abu Hurairah ni, dia ada 2 ekor binatang. Dia ada 2 ekor kuda. Jantan betina. Itu kepunyaan, itulah harta dia. Dan Abu Hurairah kawan kaya, dia orang miskin asalnya lah. Bila duduk kat Bahrain, kuda dia jadi beranak pinak. Banyak. Dia jantan betina, takkan duduk saja kan. Adalah benda je nak buat. Jadi beranak pinak lah kuda-kuda ni. Maka banyaklah kuda-kuda itu. Bila kuda tu banyak, dia jual separuh. Dan separuh dia gunalah. Jadi disebabkan dia kaya jual kuda. Faham tak? Dia sebagai gubernur lah, menteri besar lah gubernur ni. Jadi kaya. Umar ni kerajaan pusat lah. Tengok macam mana. Rimbat ke apa? Rimbat ke apa? Panggil Abu Hurairah datang. Abu Hurairah daripada Bahrain pergi ke Madinah. Jumpa dengan Umar. Umar cakap apa? Ya adu Allah wa ya adu al-Islam. Bukan ayat tu. Ayat tu Syiah tu Spain tu. Tengok Umar dah kata musuh Allah, musuh Islam pada Abu Hurairah. Padahal maksud Umar lain. Dia kita lah, kau ni celaka lah. Macam tu lah kan. Macam tu lebih kurang. Ya adu Allah adu Islam. Kau musuh Allah musuh Islam. Abu Hurairah terkejut. Kau faham? Engkau kan hebat dengan ayat. Kau tahu tak? Aku bagi kau ada 2 ekor kuda. Kau banyak kau kaya. Bum. Betul kawan tu. Abu Hurairah kata aku tak rembat. Itu duit aku jual kuda. Tak awati siasat. Siasat terbukti Abu Hurairah tak rembat. Dan Umar minta maaf dengan Abu Hurairah. Nampak sistem? Sistem yang berbentuk manusia. Sekarang ni, kita ni bila lantik, kita tengok orang tu baik. Tapi kita tak berbentuk sistem yang baik. Memang penting orang yang baik, tetapi dalam masa sama sistem yang baik pun penting. Barulah orang tu baik dan sampai bila-bila dia akan jadi baik. Jangan orang tu baik, sistem tak baik, makanya dia ada peluang untuk nak jadi tak baik. Tak mau? Faham? Jadi sistem baik, orang pun baik. Negara orang putih, sistem ni baik. Sana. Dia konsep kebebasan dia kuat, kebajikan dia tinggi, ruang bersuara dia tinggi. Obama dah kacap, boleh berdatang seorang pun boleh kutuk. Celaka kau Obama, kenapa kau bunuh orang Islam? Oh gila kau. Boleh sound direct presiden tu. Kat Malaysia lebat? InsyaAllah. Tapi Rosman Allah. Kan? Anda rasa sistem yang baik dengan individu yang baik yang perlu dibina, barulah negara itu negara yang baik. Allah. Pandangan Ustaz tentang konsep kerajaan dan Syiah. Oh. Anda tak terima konsep kerajaan dalam Syiah? Bukan kerajaan Syiah, maksudnya Syiah punya konsep tentang kerajaan Syiah. Anda tak setuju? Tak explain macam mana dia punya. Anda tak setuju sebab anda tak percaya pemimpin tu mesti anak beranak. Anda tak percaya. Pada anak iza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah. Apabila satu perkara itu apabila disandarkan satu perkara bukan kepada orang berkelayakan, tunggulah saat kehancuran. Kelayakan tak semestinya keturunan. Ada orang lebih layak walaupun bukan keturunan kau. Tahu kan? Nanti dia lah. Kau belah, get out. Kan? Kau tak layak, kau belah. Kau asal kau nak duduk kat situ kan? Kalau tak boleh, kena Ahlul Bait ni. Belah Ahlul Bait ke siapa keturunan Nabi ke tidak. Aku tak layak dari orang lain. Padahal kebijaksanaan Allah Ta'ala tak bagi pada keturunan Nabi je. Allah Ta'ala bagi kepada orang lain kebijaksanaan. Kadang-kala orang lain lagi cerdik daripada orang keturunan. Mainlah kan? Mainlah. Apa ingat Habib mesti cerdik? Ada yang cerdik. Ada yang cerdik. Tapi tak semestinya dia mesti cerdik daripada orang lain. Betul kan? Padahal idza wusilal amru ila ghairi ahli fantadhir as-sa'ah. Jadi konsep wilayah kerajaan itu mesti berketurunan. Anda tak setuju. Jadi Syiah dia bagi konsep tu. Anda tak terima. Terang-teranglah anda tolak lah. Walaupun anda banyak toleransi dengan orang Syiah dalam beberapa idea Syiah kan. Tapi dalam bab kerajaan tak. Kalau kau nak buat kerajaan kau sama-sama Syiah memang kau lawan. Kalau aku ada dalam kerajaan kau lawan. Allah. Ustaz, kalau kita beli satu tanah. Tanah pula. Ini tanya WhatsApp pun. Dan tadi Ustaz cakap galian tu milik kerajaan dan milik rakyat perlu dibahagikan. Kalau kita beli tanah bawah tu ada minyak macam mana? Yang tanya soalan macam mana tanya soalan kan? Nak tahu jawapan Ustaz? Tak apa jawapan dah pula. Kalau anda ada jawapan takkan dia tanya kan? Dalam mazhab Maliki dia faid, harta faid. Bila harta faid, makanya dia punya milkul ammah, milik rakyat, maka dibahagikan 1/5. 1/5.
Maknanya ada orang miskin, ada anak yatim. Adalah pembagian tengok Al-Quran, Al-Faid. Serupa juga balak. Balak pun pembagian 1/5 Dia tak ada parti dapat tak dapat, tak ada. Malaysia ada parti dapat, parti mana tu tak tahulah. Tak ada. Yang orang buat balak ni keuntungan ni kena parti dapat. Padahal tu gila lah walaupun nama Islam ni. Macam kenal kan? Mana tak betul tu. Mana boleh tu orang miskin punya lah, bukan kau punya lah. Sekarang ni bila balak itu diurus, tidak ikut faid yang Quran sebut pembagian 1/5. Akhir sekali orang miskin, dia miskin. Tapi orang politik tak makin kaya kan. Tak betul tu, tak betul tu. Buat lah padahal kau punya lah Islam pun. Pandangan Ustaz yang dekat Turki, anda tak follow sangat orang Turki belakang. Anda Erdogan, anda dapat khabar dia jauh katanya dia tak bagi orang Twitter, tak bagi orang Facebook masa pilihan raya kan. Anda rasa Erdogan dengan parti lain dia yang terbaik, tetapi tindakan dia itu tidak wajar dicontohi. Contoh kalau PN buat kat Malaysia, kita tetap kata itu salah. Dan kalau Erdogan buat, itu buatlah salah. Tapi kalau banding parti lain, dia baik lah. Dia sebab apa? Bangga parti dia. Nisbah parti dia terbaik. Tapi tindakan dia pada nak tak demokratik. Kau pergi halang orang Twitter dengan YouTube kan. Demokratik pada nak. Anda tak percaya, anda percaya dengan kebebasan. Oh tak boleh, ini bahaya serangan daripada mereka. Kau kena bijak komunikasi lah untuk berhadapan dengan serangan mereka. Cik, dia komunikasi je faham. Kalau kau pandai bercakap, kerajaan besar jatuh tau. Cakap je. Anda macam contoh tau, ada satu cerita, ni cerita dongeng tapi boleh dalam pengajaran dia bukan Israeliat, Wanjiat. Okay. Ada seorang maharaja, dia perempuan, dia raja lelaki. Dia malam dia tidur, dia mimpi gigi dia semua luruh. Habis gigi dia luruh. Dia mimpi sudah mimpi, sudah apa mana mimpi aku ni. Dia pun pergi panggil ahli nujum negara. Ibrahim Azim tak ada ke situ. Budak orang tu dia buat teropong. Buah kelapa kan. Jadi dia kita tanya ahli nujum, apa maksud mimpi better? Seorang ahli nujum ni, ni yang cerita tak pandai cakap. Maksud mimpi tuanku, anak tuanku, isteri tuanku, siapa mati. Tuan kata, aku rasa kau pula aku nak bagi mati. Dia kata apa seorang itu? Tak sebenarnya seorang lagi ahli nujum. Tak sebenarnya bukan macam tu tuanku. Maksud mimpi tuanku akan diberikan umur yang panjang. Anak tuanku mati, isteri tuanku mati, kawan kerabat tuanku, last sekali tuanku mati. Ini okey sikit. Serupa mati. Betul kan? Isu dia kau pandai cakap, komunikasi kau bagus. Betul kan? Contoh lain, nak contoh ni. Ada seorang isteri Perdana Menteri yang dia gemuk. Bukan di Malaysia ni. Dia nak kurus tau. Memang dia nak kurus. Dia nak kurus macam Zain Aziz. Macam kan bukan Zain Aziz, macam Zain Aziz. Jadi dia nak kurus sangat tau. Dia panggil semua doktor-doktor. Dia tanya, macam mana nak bagi kurus tapi tetap makan? Makan tetap makan tapi boleh jadi kurus. Semua kata mana boleh? Kau kena berhenti makan, jaga makan, kau boleh kurus. Tak. Aku nak makan tapi kurus. Pelik cara permintaan. Datang seorang doktor. Boleh. Datin Sri. Datin Sri terus makan macam biasa. Tapi sebelum setengah jam awal tu, ambil susu masam, minum susu masam. Makan je biasa. Tapi sebelum tu setengah jam minum susu masam. Boleh. Memang boleh kurus. Dia percaya. Dia minum susu masam. Lama-lama kurus. Sebab apa? Susu masam hilang sekali kau makan. Dan sekali tak makan, kuih lah. Betul kan? Dia komunikasi tau. Komunikasi kau pandai, kerajaan yang besar boleh jatuh. Betul kan? Okey, kenapa kau sekat Twitter? Kenapa kau sekat YouTube? Maknanya kau gagal komunikasi. Betul tak? Tapi kalau kau pandai komunikasi, kau takkan sekat orang. Allah dah. Pada kaum kerabat yang memboleh semua harta jadi, macam mana kerajaan Saudi itu boleh diiktiraf? Maksudnya tak ada sebarang reformasi demonstrasi.
Okey, kerajaan ni kerajaan yang Abraham. Saudi apa dalam bukan kerajaan terbaik lah. Kerajaan Saudi bukan melahirkan orang pandai. Dia melahirkan orang kaya je. Kaya tak mesti pandai. Betul tak? Dia kaya, memang kaya. Apa ni, Dubai, kaya je Pak Arab. Tapi apakah Arab kat Dubai tu pandai? Nak tengok Arab pun pergi Saudi. Betul? Dia tak cerdik tau. Dia tak ada inovatif, dia tak ada idea baru. Tapi dia kaya, kita tak nafikan. Tapi kaya sebab apa? Pemberian Tuhan. Sebab hasil duit banyak dalam tempat dia. Lebih-lebih lagi Mekah tu ada Kaabah kat situ, orang selalu pergi buat ibadat haji. Lagi lah sumber negara dia lagi kuat kan. Dia kaya tapi tak si pandai lah. Jadi anda tak pentingkan orang kaya, anda pentingkan orang pandai. Biar kau kaya kerana kepandaian kau. Nak kaya dengan pandai lah, bukan kaya sebab kau diktator. Kau kaya kerana diktator. Kalau macam tu senang lah kan. Konsep dia monarki lah. Dan anak, semua orang tahu anak anti monarki. Anak tolak sistem monarki. Jadi maksud rakyat Saudi tu memang percaya sistem monarki? Anak saya tak. Ada ulama' yang kaki lawan, yang berbeza pendapat. Salman Audah agak beza. Salman Audah agak beza. Dia percaya dengan konsep demokrasi. Kalau yang Mauritania pula tu, Dr. Abdullah bin Bayah tu kan, oh tu lagi cool. Gila Pak Syah. Nak respect gila kan. Abdullah bin Bayah dia bentang tentang dia kat Perancis tentang konsep walak kepada negara kafir. Masya gila lah. Betul, dia ada bentang tentang dia konsep walak pada negara kafir. Dia kata kena taat, kena walak negara dia. Kena walak sebab bawa ayat aufu bil uqud, sempurnakanlah akad. Dia bagi hujah dia panjang. Dia kena bagi walak negara itu, maksudnya cukai kena bayar lah. Tapi kalau kau nak berbeza pendapat, negara itu buka ruang demokrasi, kau tunggulah Fatimah. Dan Qaradawi pun bagi pandangan yang agak sama. Semasa Qaradawi kritik Chechnya, Mujahidin Chechnya, kerajaan Rusia Shishan dia buka ruang demokrasi. Mana parti nak buat parti Islam, buat lah. Lepas tu masuk gelar raya. Tapi ingin Mujahidin pergi serang parlimen. Kita ni dalam 2001 macam tu lah, ada simpan Keratan Akhbar. Tapi Keratan Akhbar Harakah lah. Harakah juga baca kan. Jadi bila Qaradawi kritik, Qaradawi kata tak kena dengan orang Islam. Dia kritik sebab dia dah buka ruang demokrasi, kau kena taat dengan undang-undang negara itu. Dan kau guna ruang demokrasi untuk menyampaikan dasar yang kau nak bawa. Faham? Maksudnya Qaradawi pun dah letak asas kena walak pada negara kafir. Kalau kau duduk dalam negara itulah kan. Kita duduk kat Malaysia, walak dengan sistem negara Malaysia. Kita rasa tak setuju pun. Okey, dekat itu je pada perbincangan pada kali ini. Ustaz nak buat conclusion? Ada. Okey. Terima kasih kepada Ustaz Wanji yang membentangkan tajuk pelukah kerajaan beragama pada malam ini. Untuk program-program seterusnya sila follow di Facebook Kelas Pencerahan kerana kami tidak finalize lagi punya tarikh untuk yang seterusnya. Terima kasih kerana hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Awal pagi Ustaz.